wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Bandaraya yang maju, pesat dengan kesibukan penghuninya dan pembangunan ekonomi. Di sini lahirnya sebuah organisasi bukan kerajaan, Persekutuan Seruan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan atau Jamiah. Misi utama Jamiah membangunkan ummah dengan membantu asnaf dengan menyediakan bengkel ilmu, kelas mengaji, lawatan khidmat masyarakat, bantuan atau sumbangan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang memerlukan, tidak kira latar belakang, bangsa mahupun agama. Karimah Koh Seo Kien, 58 tahun, wanita kental yang banyak menggerakkan aktiviti-aktiviti sukarelawan dan kebajikan membantu masyarakat sekeliling. Mempunyai penyagaan hartanah sendiri, Karimah tidak pernah lelah memenuhi masa yang banyak di pusat NGO ini. Selain aktif dengan Jamiah, Karimah juga banyak menjalankan kerja kesukarelawan dengan Persatuan Cina Muslim Malaysia atau MAKMA. Jamiah dengan MAKMA. Saya jadi ahli MAKMA sebab saya sungguh pun beragama Islam tapi saya daripada keturunan Cina, so saya diajak kawan untuk masuk ke Persatuan Cina Islam dan kami banyak buat kebajikan dan saya banyak berbincang dengan Dr. Awan Singh yang selaku pengerusi supaya tukar cara untuk membuat dakwah bukan melalui bantuan, selalu bagi bantuan tapi mengajar mereka untuk berdikari. Ketika ini adalah waktu kemuncak setiap NGO mendekati masyarakat yang memerlukan, terutama yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dr. Haji N. Wah Seng, selaku Setiausaha Agung Jamiah, memberi sokongan penuh kepada aktiviti-aktiviti yang disediakan Karimah. Pelbagai program dikendalikan melalui platform Jamiah seperti misi banjir, menghulurkan bantuan makanan dan barangan, memberi pendidikan agama percuma secara dalam talian, program ziarah saudara baru dan pelbagai lagi. Ya, inilah salah satu daripada keunikan dan juga kelebihan NGO Jamiah ini. Walaupun namanya agak keislaman dan mungkin ada setengah orang beranggapan kedengaran macam kearaban. Tapi sebenarnya kita terbuka kepada semua. Contohnya kita bukan saja menerima di kalangan ahli-ahli kita daripada orang yang beragama Islam, tetapi kita juga mengadakan kerjasama dengan mereka yang bukan Islam atau belum lagi beragama Islam. Dan kita juga bersikap terbuka, kita mengadakan program bersama dengan NGO-NGO lain. NGO-NGO yang berkaitan dengan orang India, NGO yang melibatkan orang Cina, malah juga NGO-NGO yang melibatkan kaum-kaum yang lain. Hampir saban hari, Karimah dan rakan sukarelawannya berbincang, merancang dan penuhi jadualnya dengan aktiviti-aktiviti kebajikan. Karimah bekerjasama dengan beberapa pasukan NGO dan sukarelawan daripada pelbagai golongan dan bangsa dengan memegang erat tanggungjawab demi kebajikan dan kebaikan mereka yang memerlukan. Gabungan sukarelawan yang sering bekerjasama dengan Karimah antaranya Rotary Club, Inspire Hearts, Infinite Minds, MAKMA KL dan Asas. Mempunyai kepribadian serba sederhana, Karimah disenangi rakan-rakannya. I met Karimah through the Rotary Club Bukit Angkasa, and we are working together to feed the less fortunate communities, handicapped. Oh, she is absolutely, she's a star. She does a lot of good for non-stop. I think she works 24/7. She doesn't go to bed, I guess.
Ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19, terutamanya masyarakat yang hidup di bandar seperti Kuala Lumpur. Sumbangan makanan atau food bank disediakan di hadapan pejabat bertujuan meringankan beban masyarakat sekeliling yang memerlukan. Bantuan yang disampaikan mengikut keperluan sesebuah keluarga atau individu terbabit. Saya dengar depan itu klinik dengan doktor cakap sini ada 可以要进回教就来这边找人。 Dia dengar daripada doktor, siapa nama doktor? Sui. 金秀慧， Oh, Dr. 陈 Chin. 秀慧， Bahawa kalau nak tahu, nak dapat bantuan dan nak mengenali Islam, so datang ke sini. baru tahun ini. Saya ingat pun lebih 3 bulan, 4 bulan ini macam 3-4 bulan. Sebab saya 我要改变我自己，我相信 Tuhan 可以帮到我。 Dia rasa dia nak dia nak tukar hidup dia dan dia percaya Tuhan akan membantu dia. Ya, sejak dari umur 21 tahun sampai 56 tahun masih aktif dengan Jamiah. Lepas tu saya pun jadi volunteer sukarelawan untuk saudara baru yang barulah, yang khususnya yang beragama dari Hindu ke Islam kan. Pasal kita tahu adat Islam dan masalah seseorang saudara baru apabila dia telah meluk agama Islam, kita tahulah apa dia punya problem dan masalah-masalah. Jadi kita sebagai orang yang lama, kita cuba tolong mereka lah. 14 September 2021. Ia menjadi satu tarikh penting dalam sejarah hidup Heng Mok Heng. Karimah berbesar hati menemani dan menjadi saksi bersama-sama Heng ke Pusat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk memeluk agama Islam. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Lafaz syukur tidak henti-henti daripada Karimah dan sahabatnya bersyukur kehadrat ilahi. Heng insan terpilih dan mendapat hidayah menjadi saudara baru. Heng akan terus dibantu mendalami agama Islam dengan kerjasama sukarelawan Jamiah dan Makma. Ini bangunan Persekutuan Seruan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan atau Jamiah, terletak di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Lazimnya, Jamiah bekerjasama dengan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM mengadakan kelas agama atau kuliah harian dan bulanan secara percuma di sini dikendali beberapa tenaga pengajar. Namun, tatkala COVID-19 melanda dunia, setiap kelas dikendalikan secara alam maya. Menyahut cabaran norma baru bukan mudah. Pelbagai aktiviti yang bermanfaat untuk semua dirancang rapi oleh Karimah. Antara aktiviti disediakan adalah menerapkan ilmu kesenian kepada anak-anak gelandangan, pelarian mahupun anak-anak istimewa. Kini, kelas bersama anak-anak dihentikan buat sementara waktu. Karimah dan sukarelawan bekerjasama dengan rakannya rakyat Jepun mempelajari seni lukis, seni origami agar mereka dapat mengajar anak-anak istimewa juga anak pelarian di masa akan datang. Yumiko Noguchi berjinak dalam bidang kebajikan ketika berada di Thailand.
Volunteer work, I started wrong time. So maybe 20 years, more than 20 years. I started in Thailand. So I helped to translation Thai language to Japanese. Someone donated to school to study. In the shelter, I went there and then support them and came to Malaysia. I'm very appreciate that many kind of races and then everybody helps each other. It's very nice. I wanted to do this for a long time, but I do not know where to start. So I'm so glad that Agnes asked me to join in. Saya banyak menolong orang Jepun sebab suami saya Jepun kan. Ada kawan banyak orang Jepun. Kita tanya-tanya, dia ada banyak nak tahu kan, tak tahu bahasa Melayu. So I help them like in a way lah. So that's something kind of the way I'm helping them. Sifat Karimah yang rendah diri dan peramah memikat ramai pihak ingin membantu menyokong kerja-kerja yang dilakukannya. Pelbagai pertubuhan kebajikan di Malaysia ini dianggap sebagai rakan dan keluarga yang saling bantu sesama insan. Mengenali Siti Noraisyah Tan Sri SM Salim, pengasas NGO Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera atau ASAS, Karimah dan Siti sering berkongsi pengalaman dan idea serta saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam mengorak langkah menyantuni keluarga asnaf dan insan-insan yang memerlukan ini. Dia selalu minta nasihat and itu macam kita kata, kita selalu kita call dan tanya apa masalah dia, then I try to solve apa masalah I, dia pula yang try to solve, and mostly tu masalah kewangan lah, masalah macam apa nak buat dan kita bertukar-tukar fikiran. Bukan NGO memang kena macam tu, dari kena link dia memang kena macam tu. So each NGO ada masing-masing punya focus point lah. So itu kita ni lah. Tapi saya salute dia pasal dia daripada berbilang bangsa. Dari berbagai-bagai negara. So dia betul-betul bukan satu, dia memperkenalkan Malaysia jugalah. This is volunteerism dalam Malaysia dilakukan oleh pelbagai bangsa dari dalam negara dan juga luar negara, which is good. Hospital Besar Kuala Lumpur HKL menyaksikan kegigihan Karimah dan rakan-rakan menyampaikan sumbangan buat barisan hadapan sejak bermula pandemik COVID-19 Mac 2020 lagi. Pada mereka, kerja amal kebajikan ini bukan dilakukan untuk mendapat nama. Tiada apa-apa balasan yang diminta. Senyuman yang diukir penerima sudah cukup untuk mendamaikan hati sukarelawan ini. Semoga dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan akan meningkatkan lagi semangat kami membantu pesakit-pesakit yang memerlukan, dengan semangat kita bersama dapat memberhentikan tularan penyakit COVID ini, insya-Allah. Sebenarnya kalau buat kerja-kerja amal ni jangan harap ada balasan. Itu yang paling penting. Kita buat secara ikhlas, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran dia. Dan memang penat, susah payah kami buat kerja-kerja ni, tapi alhamdulillah bila semua orang tengok muka daripada penerima, tengok orang yang dapat manfaat tu memang sangat memuaskan hati. Itu yang membuat kami semua sukarelawan bekerja keras. Usai menyampaikan sumbangan di HKL, Karimah bergegas ke rumah titian kasih di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur yang menempatkan anak-anak yatim, anak istimewa, ibu tunggal dan warga emas. Rumah perlindungan ini ditubuhkan Hajah Sharifah Adlan, mesra disapa Mak Pah pada tahun 1988. Karimah bersama rakan sukarelawannya membantu seikhlas hati setiap kerja kemanusiaan yang dijalankan dan kehadiran mereka amat dihargai Mak Pah. Jadi Mak Pah bersyukurlah
Tapi sekarang lebih akrab kerana dia banyak membantu mak Pak dari segi jualan. Mak Pak tak ada dana ya. Rumah mak Pak ni dah 24 tahun. Tapi bersyukur Alhamdulillah. The more you give, the more you get back. That's it. Menyampaikan sumbangan dan melakukan kerja amal jariah antara sifat yang ditanam dalam pertubuhan NGO Jamiah ini. Nelly Tang antara sukarelawan yang banyak membantu Karimah dalam menguruskan hal-hal berkaitan sumbangan makanan. Berasal dari Sabah, negeri di bawah Bayu, Nelly sering bersama-sama Karimah memasak makanan untuk disumbangkan kepada gelandangan dan barisan hadapan. Selesai Nelly dan Karimah menyediakan juadah untuk disumbangkan, beberapa rakan lain membantu dalam proses pembungkusan dan masing-masing tahu akan tugas mereka dan mempercepatkan segala urusan. Iya, kemudian itu datang lainnya tolong kami, macam tolong packing. Kemudian itu ada mungkin orang nampak oh ini adalah satu kerja yang baik. Datang orang juga macam donate lah. Kemudian ada juga satu doktor, nama Dr. Willy, ada pun berminat juga. Jadi makin bertambahlah. Dia tahulah yang kita ini bersedekah dengan orang, alangkah baiknya kan. Kita sangat suka. Walaupun kita penat pun kita tak rasa penat. Kita bangun saja, kita datang sini. Nak sediakan makanan untuk orang-orang semua yang memerlukannya. Sampai kita malam baru balik. Kita penat pun kita datang juga. Sebenarnya di sini kita pun bermula dari sumbangan bekas makanan. I bagi donation saja. Because sini I tahu Jamiah mereka ada perlukan bantuan sumbangan makanan semua. So kita pun Bendera Putih inisiatif, right? Kita pun sumbanglah bekas makan eco-friendly. Ratusan bungkusan makanan disediakan setiap hari. Kadangkala, makanan yang disediakan ini hasil sumbangan dari pihak luar yang ingin bantu bersedekah kepada masyarakat asnaf ini. Agnes Claude Collier banyak meluangkan masa di Jamiah, terutama ketika bulan Ramadan baru-baru ini. When I came back from Australia after the F1 Grand Prix was cancelled, she said, "You have nothing to do, come and help me." And I thought, okay, I have nothing to do. I come and help her. First time it was like every week, 1 or 2 times. And then suddenly there was Ramadan, so it was every day. And then suddenly it was every day again. Tiada istilah penat dalam kamus kehidupan sukarelawan-sukarelawan ini. Sikap amal bantu-membantu tidak lekang dalam diri insan yang mempunyai hati emas ini. Dengan kerjasama beberapa NGO, Jamiah turut berkesempatan membantu anak-anak istimewa dari Sekolah Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif di Sekolah SMK Taman Yal dan SMK Cochrane Perkasa. Bantuan makanan yang disediakan ini khas untuk keluarga yang memerlukan atau yang terjejas di kala pandemik COVID ini melanda. Bagi saya mereka ini betul-betul berhati emas. Kerana pasal apa? Sebab mereka ini buat kerja ini tanpa sebarang ganjaran. Mereka tidak mengharapkan pujian. Malah mereka juga tidak mengharapkan sebarang bentuk sanjungan. Jadi mereka buat daripada hati yang penuh keikhlasan, di mana mereka ini bukan saja sanggup mengorbankan apa yang ada pada mereka, malahan mereka juga tidak meminta-minta daripada persatuan. Sebaliknya mereka cuba berusaha untuk mendapatkan segala sumber supaya sumber itu dapat disalurkan kepada orang lain. Dan bukan semua orang dapat melakukannya. Apatah lagi kepada mereka yang
yang sanggup korbankan masa dia, tinggalkan pekerjaan dia, malahan sanggup berada dalam keadaan di mana kita berdepan dengan COVID-19, berdepan dengan risiko. Risiko semata-mata supaya mereka yang terkesan dengan wabak ini juga dapat dibantu. Selama ni memang keluarga kami daripada kecil kami dididik oleh nenek atuk untuk memberi sumbangan pada orang yang memerlukan. So daripada situlah memang daripada kecil itu tabiat saya untuk membantu orang yang memerlukan. Bagi mencapai visi dan misi Jamiah, pelbagai aktiviti dirancang dan dijayakan ahli-ahlinya. Karimah bersyukur atas sokongan dan dorongan dari rakan-rakan seperjuangannya membuat dia kuat dalam bekerjasama menyantuni insan-insan sekitar bandar Kuala Lumpur ini. Bagi dirinya, setiap semangat, kudrat dan kekuatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala perlu digunakan sebaik-baiknya.